So, untuk malam ni kita akan sembang review Goodreads, memandangkan kita dah nak habis akhir tahun ni kan. Boleh, boleh, boleh. So kau actually untuk tahun ni kau target berapa buku ah? Untuk tahun ni aku sejak beberapa tahun kebelakangan ni aku dah target baca sikit dalam 10 buku yang tu 10 buku lah. 10 buku bagi aku quite nice number lah. Dulu aku target banyak enggak belas-belas. Pernah, aku rasa pernah banyak, pernah 20. 20 kot pernah. Tapi tu zaman 20 ah. zaman aku tak sibuk macam sekarang Sekarang sibuk dengan anak pun semua kan. Jadi 10 tu reasonable lah bagi Hmm. aku. Dan aku tak baca macam sebab aku tak banyak baca novel kan. Kalau baca novel macam boleh baca laju-laju kan. Kalau baca buku Hmm. buku aku banyak aku baca yang non fiction, buku-buku yang kena baca slow-slow nak faham kan, yang slow-slow. Nak faham, Hmm. kau nak fikir. Kadang-kadang aku tanda buku-buku yang aku baca, aku tanda atau aku tulis nota sikit apa yang aku dapat kan tu. So take Yeah. time So dia tak boleh nak laju-laju So cerita pasal yang kau cakap 20 buku setahun tu kan. Hmm. So at that time tu buku dia memang type dia non-fiction yang tebal-tebal lah. Sekejap Ke campur-campur? aku check balik Mana buku, macam mana kita nak tengok ni Just a campur-campur juga roughly sebenarnya. rough lah. Tapi tapi waktu tu memang aku ni jenis yang target aku waktu waktu dulu target aku memang nak baca paling banyak buku setiap tahun memang lagi banyak buku lagi bagus bagi aku fikiran aku waktu tu aku rasa Hmm. 2017 aku baca 20 buku macam-macam. 2017 okay. Hmm. Alright. Ada novel ke tak waktu ni tak ada, semua bukan novel. Kau bukan Eh, novel. Okay, cerita pasal novel ni kan. Aku Tapi dah ada tengok dah ada yang ada ada kau dah update pasal ada satu komik apa? 2017 tu ada satu komik. Komik? Komik aku minat ni Nick Seluk, kalau kau perasan dia punya kartun banyak, komik strip dia banyak viral tajuk dia Heart and Brain. Oh, dia kira kategori adult punya komik lah. Dia komik dia tu pasal ni, dilema antara kau punya hati dengan kau punya apa, pemikiran rasional dengan kehendak hati macam tu Buku ni best tau, Oh, dia macam real life dan benda-benda kelakar dalam hidup, benda-benda pencanggahan pemikiran yang kelakar dalam hidup Aku minat buku ni, aku letak buku ni dekat pantry company. Lepas tu ada orang mhm. pinjam, lepas tu tak letak balik. Sejak daripada tu So dia aku macam dah tak dia percaya, jadi private lah. aku dah tak percaya. Private collection. Aku nak share benda tu macam menarik kan, letak kat company punya pantry kan. Sekali kena cilok. Okay. Berbalik pada yang kisah pasal novel Hmm. ni, aku dah nampak yang kau update pasal kau dah tengok lah movie yang aku recommend pasal apa tu? Apa The Earth of Mankind. So, macam mana? Okay? Oh, cerita Jawa tu. Jawa. Cerita Jawa lah. Minkai. Mingke. So apa kau punya pandangan pasal tu? Anggaplah kau tak baca buku tu kan sebab kau mungkin keterbatasan daripada segi bahasa dengan apa term-term yang dia pakai oleh Pramoedia kan. Jadi kau dah tengok movie dia. So macam mana review dia daripada segi jalan penceritaan dia? Bagi aku dia satu movie yang menarik Dia sangat, orang kata apa, unsur-unsur patriotik tu sangat tinggi Dalam movie tu dia nak terapkan unsur-unsur ketimuran Dia banyak gambarkan apa, perbezaan antara bangsa timur ni dengan bangsa kolonial bangsa Belanda kan. Dan aku Hmm. nampak banyak menarik antaranya dalam terutamanya dalam dialog dia. Dan macam mana mak ada bagi tahu kan, apa, biarpun fikiranmu telah maju, tetaplah menjadi
Jawa yang fasih. Maksudnya Oh, mak yang bingkai tu maksudnya lah. maksudnya menarik ah sebab ada setengah pemikiran hari ni pun sama tak. Orang kata macam kalau nak maju ni kena Mhm, bahasa Inggeris lah apa kan. Padahal tak sebenarnya, kau boleh maju atau kau pun boleh jadi moden tanpa perlu jadi barat. Maksudnya macam tu lah. Dia dia buat perbezaan lah antara kemodenan dengan kebaratan. Maksudnya kau boleh jadi maju dan mhm. dalam masa yang sama kau tetap preserve kau punya apa, identiti ketimuran ataupun kebangsaan kau. So, bila kita bercakap pasal kebolehan bahasa ni kan, pada pandangan akulah, memang betul kita kena terapkan apa nilai bahasa kebangsaan kita dalam apa jua profession yang kita pilih. Sama ada kau berada kat tempat orang ataupun kau ada dekat negara kita sendiri kan. Tapi at the same time kita kena belajar untuk adaptasi daripada untuk kita stay lagi kekal dan relevan. Contoh aku bawa kau ingat pasal kisah pemain bola kita lah, Pemain Safari bola, Rashid yang sekarang tengah main dekat Liga oh, Portugal. yang kena kecam tu. Yes, maksud kena kecam. Jadi kalau kita cerita pasal yang kau kena apa terapkan bahasa kebangsaan kan, memang betul, yes. Tapi at the same time bukanlah bermaksud itu menjadi satu border untuk kau tidak belajar untuk bahasa lain kan. Hmm, Bagi aku respect lah Safawi kan. Ya, kita pun faham. Kita tengok dia, first kita tengok dia skill daripada segi main bola kan. hmm, Yang pasal bahasa ni is not dia punya apa priority kan. Tapi bukan bermaksud dia selama-lamanya tidak boleh berbahasa Inggeris dengan baik kan. Bagi aku one day dia akan learn. At that time dia akan lagi better lah daripada sekarang. mhm. Ah, dalam movie tu aku macam tertarik juga lah sebab dia banyak guna bahasa Belanda kan. Tiba-tiba dia cakap bahasa Belanda kan. Yang aku perasan bahasa Belanda ni dia ada macam similarity lah, banyak dengan bahasa Inggeris lah. Dia punya slang-slang ni kan. Contoh apa? Contoh macam come on kan. Dia, come on. Macam tu lah. Macam nak dekat sama lah. Come Oh, on dengan come on. Ya. Banyak lagi lah aku perasan. Sebab aku tengok yang kat dalam Netflix tu dia ada subtitle. So jadi bila dia sebut bahasa Belanda tu aku tengok dia punya subtitle tu macam dengan bahasa Inggeris tu ada tak banyak beza lah. Cuma dalam slang Belanda lah. mhm. Kadang-kadang aku pun macam terfikir Tu lah, aku betul aku ke? pun perasan benda yang sama juga. Eh, Okay, okay, go on. kadang-kadang aku pun terfikir betul ke ni bahasa Belanda ke bahasa Inggeris tapi dia buat slang-slang macam Belanda. Tapi aku tak tahu bahasa Belanda kan jadi Oh, tak tahu okay. lah. Itu yang aku perasan bila aku baca buku contoh macam buku Hamka kan. Hmm, Kalau kau tengok bila dia bercerita tentang latar belakang at that time zaman kolonial Belanda zaman tu kan. Dalam buku tu memang banyak perkataan Belanda yang dia tulis. So maksudnya uh, kebanyakan generasi at that time kita cerita pasal generasi yang macam Minke ni lah. Maksudnya dia datang daripada keluarga yang educated kan. educated lah. So possibility dia boleh berbahasa Belanda tu memang sangat tinggi. Sebab tu dia assimilate dalam masyarakat even certain masyarakat Indonesia sekarang pun masih ada lagi lah yang boleh berbahasa Belanda dengan baik kan because of the lineage kan. Mhm. Hmm. Kau baca dia punya novel kan? Kau baca Ya novel dia dalam novel dia. bahasa Indonesia? Yes. Dalam novel dia memang dia ni lah, dia tulis lah perkataan-perkataan Belanda tu. Ya dia tulis contoh macam dia punya nama sekolah kan. Even keyword-keyword Belanda tu semua memang dalam bahasa Belanda lah. Yang itu memang aku translate. Aku kena translate. Oh, dia tak letak translation dia? So kalau macam dialog dia tak ada tulis dialog dalam bahasa Belanda lah? Ke ada juga? Bukan. Dia dia hanya letak remarks kalau macam contohlah ayat Belanda tu refer kepada apa kan. Oh, Special things. Bawah tu dia akan tulis remark. Benda ni maksudnya apa kan. Macam contoh macam sekolah tu tak silap aku dia ada tulis yang sekolah Belanda ni apa nama dia. Sebab sekolah tu tak silap aku dia ada punya macam primary level apa something like mhm, that. Dia ada dia tulis dalam buku tu. mhm. Hmm. Sekolah nama HBS. Ya HBS tu. HBS. Dia tak panggil HBS, dia panggil HBS. HBS dalam bahasa Indonesia lah. Indonesia kan dia sebut tu, HBS.
macam macam yang kau cakap yang bahasa Belanda ni ada dia punya, persamaan kan kalau kita compare dengan bahasa Hmm, Inggeris kan. Aku pun perasan benda ni, masa winter trip dulu, aku pergi Netherlands kan. mhm. So, aku pun perasan juga benda-benda yang macam contoh bagus, good kan. So, dia basically sama je, cuma ada tambah E kat belakang kan. Betul. Wood. Macam itulah. Even kalau kita tengok dekat certain country Europe kan, Mhm. contoh paling senang lah, chai. Chai. Berapa banyak country Europe yang refer tea tu sebagai chai. Dia dalam bahasa Arab pun nak dekat sama, dalam bahasa Arab Shai. Oh Ha, ya? Yeah? tapi kalau dalam bahasa Turki Chai juga, Chai. Bahasa Rusia pun Chai juga. So maksudnya dia ada possibility dia assimilate antara country-country ni semualah. Sebab yalah, of course country-country ni memang akan terjadi satu relation, tak kisahlah daripada zaman dulu kan, zaman mungkin the trading ke apa. So okay, so berbalik kepada Goodreads tadi ya. So tahun ni kau ada baca 10 buku, so complete semua. Buku yang aku dah baca dah lebih lah. Sekarang dah 14 lah. Aku target 10, Oh, 14 tapi lah. sekarang dah 14 Mhm. lah. So kiranya 10 buku yang kau remarks untuk baca untuk tahun ni masa awal tahun ni tu kan. So mungkin so semua dah dibaca lah. Tapi ada yang bukan buku kat ni. Sebenarnya dia zin lah. Ada Okay. 2 zin. So Zin ni bukan something yang on the original plan kan? Bukan. Aku Hmm. aku buku ni aku tak ada plan tau. Macam okey, contoh tahun ni aku nak baca buku ni tak. Aku tak ada plan macam tu. Aku Okay. memang buku yang aku beli aku ada plan lah, buku apa aku nak beli. Buku yang Hmm. aku rasa menarik aku akan beli lah. Tapi lepas tu bila aku dah beli tu dah aku letak dalam almari. Lepas tu bila dia dah masuk dalam almari tu buku mana yang aku nak baca dulu tu, tu aku tak pilih. Aku dah habis Okay. baca baru aku tengok, aku akan termenung depan almari aku tengok mana buku yang nak baca. Alright. Okay. So apa kata kau share macam roughly lah apa buku yang 10 ni kan. Mhm. Maybe kau boleh bagi tahu dia punya tajuk, penulis dan pasal apa. Tapi pasal apa tu maybe kita make it simple lah macam okay buku ni pasal filosofi and that's it and then move on. Okey, buku yang first lah sekali aku baca adalah buku ICS lah. ICS ni buku buku teks lah, Port Agency. So aku baca sebab aku nak ambil exam kan. Institute of Chartered Shipbroker. Yes, Port Okay. Agency. So ini berkenaan dengan ni lah, kapalan lah. Lepas tu buku yang kedua adalah buku Jamie Glowaski. Ini buku parenting lah. Tajuk Hmm. dia Oh Crap, I Have a Toddler. Buku ni bagi aku menarik lah. Aku dia berbeza lah dengan buku-buku parenting sebelum ni lah yang aku baca lah. Sebab buku ni dia bagi aku dia more blunt lah. Dia cakap cakap terus lah. So jadi kalau kau baca mungkin ada swear word ke lah dalam dia. Tapi bagi Oh. aku dia sebab buku lain yang macam contoh kalau kau pernah baca Adele and Faber, How to Talk to Kids so that kid will Mhm. listen macam tu kan. Buku tu bagi Mhm. aku dia macam heavily dalam theoretical side Maksudnya dia cakap benda-benda yang teori tau. Kau kena bersembang dengan anak kau. Walaupun dia 2 tahun ke setahun ke kau kena bersembang. Cuba reason dengan dia kan. Tapi buku ni tak tau. Buku ni dia macam dia accept yang ada benda yang teori, ada benda yang macam mana pun kau kena duduk dalam practical side. Eh, Contoh macam Oh. kalau anak kau tak nak pegang tangan waktu tengah jalan, nak lintas jalan. Waktu tu kau dah tak boleh reason Mhm. lah dengan dia. Kan, sebab kalau kau reason, kau biar dia jalan, nak pergi kena langgar, bahaya kan. So macam mana pun dalam tu kau kena tegas lah. So dalam buku ni dia cerita lah. Macam mana ada certain certain time kau memang tak boleh nak reason dengan kau punya children, kau kena ambil practical side lah. Dan mungkin lepas lepas dah Okay. habis, dia dah mengamuk ke apa-apa, lepas tu baru kau try to reason dengan dia, macam tu lah. So aku minat lah buku ni, dia macam walaupun bahasa dia kadang-kadang ada swear word sikit,
tapi dia Mhm. punya dia lebih kepada banyak pengalaman lah. Oh, Dan okey. So dia kurang daripada macam contoh buku yang lain tu macam more to technical research, kan? tak, dia lebih kepada Okey. pengalaman. Tapi tak Mhm. tak, tak bermaksud dia tak ada langsung teori tu, ada juga. Dia teori yang aku rasa macam menarik juga lah, yang dia bawakan lah. Okey, alright. So yang aku rasa paling, menarik sekali sebab buku ni dia memang direct tau. Dia kalau apa dia rasa dia cakap. Dia kata lah macam, "Kalau kau baca buku parenting, tak ada satu pun buku Mhm. parenting yang, sama." Maksudnya, mesti akan ada tips, satu buku parenting kata macam ni dan satu buku parenting lagi dia akan contradict dengan buku parenting yang lain. Jadi dia punya pendekatan, dia kata tak ada satu pendekatan yang boleh one size fit all tau. Dia kata Okey. orang yang paling tahu pasal anak kau, dia kata, adalah kau, macam tu lah. Orang, Mhm. kau boleh baca lah teori-teori yang kau rasa yang mana sesuai dengan situation kau boleh guna. Tapi dia kata when it come to your kids kan, yang paling expert Mhm. sekali adalah you. You are the expert on your kids. Orang lain boleh cakap apa-apa sebab kau yang duduk dengan anak kau. Daripada kecil, kau yang bagi dia makan, kau yang duduk main dengan dia. So, kau yang paling kenal anak kau. So, orang lain expert macam mana pun, yang kalau untuk anak kau, kau yang paling expert. Itu lah dia punya kesimpulan lah yang aku rasa macam menarik lah. Aku tak jumpa lagi lah kesimpulan macam tu dekat dalam buku-buku lain. Okey. Alright, so maybe aku tak pernah baca langsung, buku pasal parenting, so maybe aku boleh try, untuk start baca lah, mula daripada buku ni. Alright, so next book? Next book adalah novel lah. Aku rasa ini satu novel yang aku baca tahun ni. Yes. Mhm, novel apa? Novel ni, tulisan Khalid Hosseini lah, novelis Oh, okey. kegemaran aku lah. Tapi cuma aku rasa lah dia tajuk dia And the Mountain Echo. Dia ni aku rasa Okey. merupakan, novel ketiga lah dalam trilogi novel yang Khalid Hosseini tulis lah. Tapi aku rasa baru-baru ni dia ada keluarkan, novel baru pasal pelarian Syria. Jadi dah tak jadi trilogi dah. Dah ada Dia dah jadi satu episod dia dah aja ada lah, eh? novel keempat lah. Tapi aku rasa yang novel yang baru dia tu macam, tak tebal macam novel-novel dia sebelum ni lah. Cuma novel novel And the Mountain Echo ni, sebab aku dah baca 2 novel awal dia. Yang pertama apa, Kite Runner dengan Thousand Splendid Sun. Aku rasa Mhm. novel dia ni tak power macam 2 novel awal dia lah. Sebab dia tak ada satu isu besar yang dia cuba bawa tau. Contoh kalau kau baca Kite Hmm. Runner, kau rasa macam terganggu lah emosi kau. Maksudnya dia dia move kau bang, kau rasa feel lah pasal konflik, macam mana dia ada apa, satu kaum minoriti dekat Afghanistan ni, Hazara. Macam mana orang Hazara ni Hmm. kena tindas. Sebab Hazara ni dia, minoriti Syiah dekat Afghanistan kan. So, dalam buku tu Okey. konflik lah antara dua budak ni kan, kawan ni kan. So, dia ada isu besar lah. Kalau kau baca Thousand Splendid Sun tu, isu besar dia adalah pasal penindasan, kaum wanita bawah, pemerintahan Taliban dekat Afghanistan. Macam mana seorang mak tu dia berkorban untuk anak dia, macam tragik lah. Tapi And the Mountain Echo ni dia tak ada bawa, tema besar macam tu tau. Dia cuma Hmm. lebih kepada macam konflik kekeluargaan. Kalau aku rasa kalau tema dia mungkin, macam mana dekat Afghanistan ni ada certain keluarga ni sangat miskin sampai dia sanggup jual anak. Aku rasa, benda tu memang betul-betul terjadi. So mungkin itu tema Mhm. dia. Sebab dia punya novel So ni pasal, 2 orang adik-beradik. So bapak dia miskin sangat, bapak dia, adik perempuan dia ni dia bagi dekat, keluarga kaya lah, untuk tampung hmm. keluarga. So kalau macam Khalid Hosseini ni pun aku tak pernah baca buku dia, tapi aku just tengok movie dia dekat Runner tu. Kalau kau nak baca novel dia, aku suggest kau start dengan Kite Runner ataupun Thousand Splendid Sun lah. Jadi Mhm. mungkin lepas kau baca tu kau memang rasa memang betul-betul tersentuh, lepas tu kau baca Mountain Echo ni kau tak rasa benda yang sama, tapi at least kau boleh appreciate jugalah sebab, novel dia yang lain pun dah buatkan kau tersentuh kan.
Hmm. Ha. Okay, so moving on, next book apa? Next book aku baca yang ini bukan buku lah, ini apa, zine lah yang dikeluarkan oleh Persatuan Penulis Penang lah. Dia panggil Nutmeg Volume 4. Mhm, Menarik tak, ada join aku ada pergi satu apa, pameran buku kecil lah dekat kat Butterworth yang dianjurkan oleh Buku Jalanan Bagan. So diorang ni mhm. antara Penang writers ni salah satu orang yang buka booth kat situ lah. So aku bersembang dengan diorang. Menarik tak lah. Nah, dan dia ada keluarkan, aku tak pasti sama ada ni yearly ataupun quarterly punya, dia punya zine lah. Siapa-siapa orang boleh hantar ni. Kalau kau minat, tapi dia banyak penulisan bahasa Inggeris lah. Ada short stories, ada poem, ada agak artikel pun ada dalam tu. Menarik lah buku dia. Alright, so dia bebas lah, dia tak ada satu macam tema yang tu. Tak ada. Tapi Alright, tapi okay, tapi sure. setiap, publication dia tu dia akan ada, dia pilih satu tema besar lah. Contoh tema ni, yang aku baca ni volume 4 ni dia transition. So banyak short stories berkenaan dengan transition lah. Short stories, poem, Mhm, tak kisah lah perubahan dalam hidup ke, perubahan, apa dalam hubungan kau dengan orang lain ke, macam tu lah. Next adalah buku Yuval Noah Harari, Sapien, A hmm, Brief History of Mankind. Yang ni aku rasa menarik ke lah. Sebab dia buku sejarah, tapi dia sejarah manusia lah. Dia cuba nak compress sejarah manusia ni daripada earliest known, yang kita tahu tentang sejarah manusia ni, dia compress dalam satu buku. Jadi aku rasa dia punya attempt tu untuk compress sejarah manusia yang mungkin beratus ribu tahun ni dalam 500 muka surat tu, bagi aku sangat mustahil lah nak buat kan. Tapi dia cuba, aha, tapi yang aku kagum ni dia cuba lah. Dan memanglah kau tak boleh nak letak semua kan. Mesti mhm, dia sebenarnya dalam penulisan sejarah ni, tak kisah sejarah apa pun, kau memang kena select. Kau tak boleh masukkan semua. mhm, Sejarah apa-apa pun mesti akan ada something yang kau kena left out, ada something yang kau kena pilih. Sebab at the end buku ni something yang finite lah, maksudnya tak semua kau boleh masukkan. Kalau kau ya, masukkan mungkin tak betul. jadi buku lah. Dan kalau kau nak Mhm, masukkan semua pun mungkin buku yang kau tulis tu takkan habis. Sampai bila-bila pun takkan habis. Sebab mesti ada benda baru lah yang kau nak masukkan dan kau jumpa dan sebagainya. Jadi bagi aku menarik lah dia punya percubaan dia tu. Nak compress mhm, semua sejarah manusia ni dalam satu buku lah. Tapi bagi aku dia okay, bukan 100% pure, sebab aku tengok buku ni dia genre dia banyak, dia marketkan as popular science punya book lah. Tapi bagi aku sebab dia ada banyak agak bincang benda-benda yang persoalan-persoalan falsafah, metafizik, kepercayaan agama. So bagi aku dia tak purely objektif ataupun empirical science based lah. Sebab benda-benda berkenaan ya. dengan falsafah, agama, benda-benda ni banyak yang non empirical, kau tak boleh proof scientifically lah. Aku rasa, buku Sapien ni pun bila kita tengok dia punya review pun ada satu golongan yang suka Mhm, kan, cara macam mana Yuval, Noah Hariri ni ceritakan macam kau cakap tadi dia compress kan. Ada juga, golongan yang cakap apa yang Yuval Noah Hariri ni cerita macam ada certain claim dia tak ada base. Yang itu maybe, adalah dia punya explanation panjang kan. mhm. Ya, so, yang itu aku pun tak berapa sure. So jadi, okay, so move on. Move on. Sebelum move on, aku rasa aku tak sure lah, claim yang kata dia punya finding ataupun dia punya penulisan tu tak ada scientific base. Sebab bila aku came up dengan something yang new tau dalam buku dia ni, aku akan cepat-cepat Hmm, Google tau. Contohnya pasal dalam buku ni dia ada ni tau, sebut pasal, macam mana orang-orang asal dekat Australia ni, mhm, sebab kan dulu sains dulu dia racist sikit tau. Sebab sains dulu dia macam, kalau kau baca social Darwinian ni, dia macam dia kelaskan manusia ni ada hierarki tau. Dan European ni mhm, yang paling perfectly evolved lah.
Dan bawah-bawah itu, orang yang bawah-bawah ni macam, tak evolve fully macam European kan. Jadi macam Mhm, mana orang-orang Aboriginal dekat Australia ni dia orang jadikan macam bahan kajian lah. Dan ada satu puak tu, nama puak apa lah, memang apa, lepas European datang tu memang dia wipe out terus lah. Dan yang orang last sekali tu nama dia dalam kaum tu nama dia Truganini. Truganini ni mhm, orang daripada Tasmania, puak tu lah yang terakhir lah. Dan mhm, Truganini ni memang ni lah, dia dia rekodkan lah banyak ah gambar dia. Lepas tu tulang dia pun walaupun dia dah mati pun, tulang dia tu dia macam jadikan bahan museum macam tu lah. Dan certain orang Aboriginal anggap benda tu macam ofensif lah. Sebab dia orang pun manusia. Tapi dilayan macam dia orang ni macam bahan kajian macam tu lah. Dan bila aku mhm. google benda tu memang betul lah. Aku Oh, tak I sure lah see. pasal yang scientific claim dia yang tak ada base tu. Tak tahu mungkin ada, bagi aku claim dia dalam benda-benda falsafah ataupun agama mungkin lah ada yang kau boleh petikai lah. After all, Yuval ni kita tak boleh deny lah. Dia bukan someone yang duduk at that age kan. So, ada certain yang out of dia punya pengetahuan kan. Ah, So, lagi-lagi okey, benda okey. yang berkaitan dengan Okey, assumptions. sekarang aku dah Ya. nampak lah. Memang betul lah. Sebab dia sendiri Hmm. mengaku. Contohnya, macam apa yang kita katakan zaman batu dulu kan. Dia sebenarnya bukan zaman batu tau. Dia zaman kayu. Orang dulu banyak guna kayu Mhm. daripada batu. Tapi sebab kayu ni, dia tak banyak yang survive tau. Sebab kayu ni dia boleh terurai kan. Dia apa, decay. Dia tak preserve. Tak Mhm. semua alatan kayu ni dia jadi fosil yang kau boleh preserve. Nampak macam hari ni kan. Banyak Mhm. benda-benda apa, alatan-alatan kayu yang manusia dulu-dulu guna ni dia tak preserve. Tapi alatan batu yang dia orang guna preserve. Jadi dekat situ, dia jadi bias sikit lah. Mhm. Orang nampak, oh zaman ni banyak orang guna batu. Dan dia orang pun namakan zaman batu. Sebenarnya tak. Sebab sebenarnya yang banyak preserve adalah barang-barang yang dibuat daripada batu. So orang bias nampak macam itu lah barang yang dominan waktu tu. Jadi dekat situ Mhm. ada salah tafsir juga lah. Dan dia pun mengaku juga ada banyak contoh macam lukisan dalam gua kan. Okay, kalau kau nampak Mhm. lukisan dalam gua ratus-ratus ribu tahun yang lalu lah, juta tahun yang lalu kan. Macam mana kau nak tafsirkan lukisan tu? Tak boleh. Kau tak boleh tafsirkan. Mhm. Kalau kau tafsirkan lukisan tu, dia tak membawa maksud apa yang orang zaman tu fikir. Tapi dia membawa maksud apa yang kau fikir tentang gambar tu. Jadi dia menggambarkan pemikiran kau saja, bukan pemikiran orang zaman tu. Dan sebab Ya, sekejap, sekejap. So jadi maksudnya daripada lukisan tu kita bercerita tentang message yang disampaikan ke? ha, kita nak tahu, okey gambar ni Oh, sebenarnya okay. cerita pasal apa? Sebab lukisan zaman dulu Hmm. bukannya lukisan realism macam hari ni. Macam sama Ya. portrait ada shadow pun real. Tak ada, lukisan dulu macam conteng kat gua je kan. Kau pun rasa macam ni sebenarnya lukisan ke atau dia jadi tak ni tau. Dan aku setuju juga banyak macam dalam dia punya sejarah awal dia tu, speculation lah. Lebih Hmm. kepada speculation daripada scientific fact lah. Contohnya kenapa manusia dia kata ada cousin kan. Ada Homo apa, Homo Hmm. erectus selain daripada Homo sapien. Kita kan Homo sapien kan. Ada Homo Hmm. erectus lagi, ada Homo apa benda lagi lah. Ada 2 3 lagi lah Hmm. cousin kita kan. Dan kenapa yang lain tu pupus. Sebenarnya tak ada orang tahu with a true certainty lah. Benda tu betul-betul terjadi ataupun kenapa benda tu terjadi. Dan yang itu memang speculation lah. Kau boleh buat macam-macam teori tapi semua tu speculation. Memanglah Mhm. ada kau punya apa, base dia kan. Contohnya kau nampak dalam trend sejarah tu macam ni kan dan kau pun interpret trend tu. Tapi itu interpretation kau, bukan benda yang betul-betul terjadi. So memang ada speculation lah. Sebab yang dulu-dulu tu memang betul-betul susah kau nak decipher sebab zaman dulu tu dia sebelum zaman bahasa lagi. Sebelum zaman tulisan. Jadi even kalau dah ada bahasa pun, mungkin bahasa tu dah pupus sekarang. So, jadi memang kau tak boleh nak decipher. So, memang kalau kita cerita pasal macam lukisan tadi kan. Mhm, Sebab tu kita ada perumpamaan kata apa, "A picture paints 1,000 words." hmm, Maybe apa yang dia sampaikan tu lain kan. Even kalau kita cerita pasal contoh macam lukisan gua tu pun, mhm, ada certain aku yakin lah ada certain researcher akan cakap, "Oh, this is something like this."
and akan ada certain researcher cakap, "Oh, that is not the fact. The fact ni lain." Masing-masing ada lah tanggapan sendiri. Mhm. Okay, menarik. So, kita boleh move next book. Next book adalah buku Menolak Perintah daripada Iltizam Iman lah. Buku ni ditulis Mhm. oleh, seorang anak jati Kota Tinggi tak silap aku. Johor lah, orang Johor ni. Orang kampung lah. Orang kampung kau ni. Dia kawan kat Oh, Facebook aku lah. So aku tengok dia publish buku, so aku beli lah. Menarik lah buku dia. Dia banyak kepada apa, pemikiran-pemikiran dia kan, macam mana dia interpret banyak benda yang terjadi ni kan, dekat dalam kehidupan dia. Oh, menarik lah. Dia cerita lah, yang antara yang benda yang menarik dalam buku yang dia cerita ni adalah macam mana dia rasakan pendidikan ni tak mendidik anak dia dengan betul lah. So dia kenapa dia pilih option homeschooling, dan apa yang dia buat dengan apa, homeschooling macam tu lah. Dan yang aku menarik kat dalam buku ni pasal perjuangan ni lah, orang kampung, mempertahankan Bukit Payung. okay. Dia antara aktivis yang berjuang melawan, kes Bukit Payung ni lah. Aku sebagai yang Kota Tinggi pun aku tak apa sure pasal kes Bukit Payung. Okey, Bukit Payung ni dia nak buat ni tau, dia nak buat satu tempat pembuangan sampah dekat Bukit Payung tu. Okay, Lepas tu alright. orang kampung tak setuju lah. Banyak sebab lah. Pertamanya sebab Ya, siapa suka tempat kau jadi tempat pembuangan sampah kan? pertamanya pollution. Lepas tu tempat yang dia propose tu macam dekat dengan sumber air, orang kampung. Oh, Lepas tu okay. macam-macam lagi lah, sebab dekat Bukit Payung tu pun ada benda-benda, eee, makam-makam, raja-raja dulu yang tak habis gaji lagi tau. Jadi macam diorang tak puas hati lah, kenapa Hmm, kalau kalau dia buat apa, tempat pembuangan sampah tu mungkin benda-benda yang tak sempat kaji ni tak boleh nak kaji lah, lepas tu dah jadi tempat pembuangan sampah. So jadi diorang tak puas hati lah, diorang hmm. lawan lah benda tu. Tapi betul tau. Sebagai macam aku lah. Aku asal daripada Kota Tinggi Mhm, Johor juga kan. Apa yang aku perasan, Johor ni, okay, aku bukan nak up Johor okey. Aku claim awal lah. Okay, kalau kita cerita pasal negeri dalam Mhm, Semenanjung kan, Johor ni antara negeri yang antara boleh kata, okay, selain kita cerita selepas apa kerajaan Melayu Melaka ni mhm, semua ni lah, Johor ni dia punya sejarah yang tersendiri tau. So, bagi aku banyak lagi benda yang tak habis lagi kaji. Contoh tapak tapak Johor lama kan. Kita ada Johor baru kan. Kita ada tau tapak Johor lama. Tapak Johor lama ni dia bagi aku dia tak habis lagi kaji. Aku rasa banyak lagi benda yang tak discover kat situ. Kalau kita cerita pasal tapak Johor lama ni, it just like orang akan picture macam satu field kan. Lepas tu dia ada structure batu-batu tu semualah. mhm, Ah, and that's it. Aku rasa kalau kita excavate tempat tu kan, maybe kita boleh jumpa uh, benda-benda yang menarik kot. tu lah. Kau kena balik Johor lah buat ni, jadi arkeologi sikit. Hmm. Aku tak ada kepakaran tu kan. Cuma kalau kita cerita pasal excavation, benda semua, ya of course ada akan melibatkan cost kan. Bagi aku kalau kita cerita pasal expertise, aku rasa ramai je kan. Mhm, Macam researcher ataupun profesor dekat universiti ni, dia ada yang boleh conduct satu team untuk excavate dan semua. Tapi dia berbalik kepada cost. Betul tak? dia satu kos. Satu lagi, kau nak buat studies ni, kau kena spend masa dan sebagainya. So kalau kau nak buat part time, kau kerja, lepas tu kau nak ni, mungkin susah sikit lah dan masa lama lah kau nak complete kau punya study tu. Ada juga benda yang macam contoh yang dekat Johor kan. Benda tu ada dalam sejarah folklore Johor. Benda tu memang ada, dah jumpa, tapi preservation tak ada. Mhm, Contoh paling senang, kubur Si Bongkok. hmm, Si Bongkok ni kira kalau kita cerita pasal folklore Johor, dia famous. mhm, Sebab dia ni satu figure yang menolak kuasa asing at that time di Johor. Sampaikan dia ni dicop sebagai landon kan. mhm. Aku rasa Ah, isu so makam-makam tak dijaga ni ada juga disebut dalam buku Menolak Perintah ni. Dia ada cerita soal pakcik ni yang dia buat kerja amal lah. Maksudnya dia rasa macam tanggungjawab dia tau, untuk preserve hmm, benda-benda macam tu kan. So dia orang dia jaga lah, dia jaga, dia tolong bersihkan. Padahal dia kata sebenarnya itu tugas kepada kerajaan negeri lah, ataupun majlis bandaraya apa-apa kan. Tapi sebab dia orang tak nak buat benda tu kan. Jadi
dia jadi benda tu jadi kepada macam kepada orang awam pula yang kena buat kerja tu. So maybe benda ni maybe kita bolehlah nanti kita bahas Hmm, kita bahas panjang lebar sebab benda ni pun menarik lah bagi aku sebab aku pun dah lama rasa benda ni kan. So, even aku pernah share dengan kawan macam mana kita dekat Malaysia ni kurangnya orang yang appreciate barang-barang sejarah ni. Macam kes yang dekat Kedah ni ada apa tapak excavation tu. Aku lupa dah yang dia jumpa macam satu rangka kapal lama tu. Lembah Bujang. Bukan Lembah Bujang lagi satu. Dia lagi baru. Hmm, And berapa few years back lah. Tak apa nanti kita akan sembang next podcast hmm. maybe. Alright, so kita move buku lain. Buku lain, satu buku ni yang ditulis oleh seorang rockers yang bertajuk Cap in Ink oleh Francis Wolff. Oh, okay. Buku ni aku jumpa Francis ni waktu dekat pesta buku. Nah, aku Hmm. menarik lah buku dia, macam dia bukan saja tulis buku, dia agak dalam buku ni pasal dia travel to Thailand tau. Dia travel, duit tak ada tapi dia backpacking di Thailand. So dalam masa yang sama, dekat pergi Thailand tu dia nak tattoo, dia nak cari satu tattoo tau. Tattoo yang Hmm. eksotik lah. Dia ni juga merupakan seorang yang pelukis kan. Dan dalam masa yang sama dia pergi sana tu dia lukis-lukis lah. Dan lukisan-lukisan tu dia letak dalam apa buku dia tu yang dipanggil Cap in Ink tu. Maksudnya apa dia punya memori tu bukan saja dalam tulisan tapi dia dalam lukisan tangan dia lah. So Hmm. cantik lah lukisan-lukisan dia. So menarik lah buku ni. Bagi aku dia apa? Dia cerita aku tak pernah backpacking tau. Tak ada pengalaman Hmm. lah backpacking, apa kau travel tak ada duit dan sebagainya. Tapi dia ni tak adalah sampai apa pergi minta sedekah tu tak ada lah kan. Kan jadi isu kan pergi backpacking tapi minta sedekah. Dia tak ada, dia tak sampai level macam tu lah. Dia ada kawan lah kat sana. So kawan dia banyak tolong Okay. dia lah. Next. Next buku One Child Policy oleh Mefong. Buku ni Hmm. sebenarnya aku dah lama dah beli. Dia dalam aku punya almari dah lama ke ah. Aku beli tak silap aku kat Book Access dekat Geni Paragon kot. Ke Big Bad Hmm. Wolf. Big Bad Wolf. Aku rasa Big Bad Wolf. Aku beli waktu Big Bad Wolf dekat Geni Paragon. So dah lama lah dalam buku ni dalam aku punya almari. So satu hari tu aku tanya kawan aku, dia ada seorang anak je, anak perempuan. Tanya Hmm. dia bila nak dapat anak baru, dia kata dia mengamalkan One Child Policy. So lepas tu Oh. aku pun teringat yang aku ada buku ni. So aku pun bacalah buku ni. So daripada segi tajuk pun kita dah tahu dah policy Mhm. China. Buku ni bagi Okay. aku tak pasti lah sebab Mei Fong ni sebenarnya orang Malaysia Oh, Dia orang really Malaysia. Lepas tu dia jadi jurnalis dan dia hantar jadi koresponden kot ke China lah oleh Wall Street Journal. So And dia then? kerja untuk western punya company lah. Dan bagi aku pemikiran dan dia punya educational background banyak pada western background lah. So jadi bagi aku nampak dia macam antagonistic lah towards China punya policy. So mungkin dia Okay. punya analisis tu tak terlalu, maksudnya ada bias sikit lah. Sebab kan Hmm. western ni dia bias sikit dengan China kan. Dia macam antagonistic sikit. Tapi dia ada juga puji one child policy ni, terutamanya dalam mengangkat ekonomi orang Cina kan. One child policy ni dia ada efek lah kepada ekonomi. Tapi banyak dalam buku One Child Policy ni dia lebih kepada kritikan lah. Kau Hmm. tak akan jumpa banyak pujian lah. Tapi kalau kau orang Cina, bukan Cina Malaysia, bangsa Cina mungkin kau rasa offended ke. So dia asyik kutuk lah daripada mula sampai habis dia kutuk semua kan. Tapi ada asas lah, dia kutuk tu ada asas lah. Dia justify lah. Bukan kutuk, maksudnya kritik lah. Dia kritik polisi ni, dia justify lah. Sebab one child policy ni bagi aku, bila aku baca, memang dia ada kebaikan tak. Dan even kalau kau tanya sekarang kat orang Cina, ramai je yang Hmm. memang nak satu anak je. Mungkin ada yang tak nak anak pun ada. Sebab Hmm. benda ni dia dah brainwash lama, dia jadi macam kau dah tak perlu propaganda kan dah. Peringkat awal Hmm. tu dia kena propaganda kan. Tapi sekarang sampai dia jadi macam accepted as benda yang natural tau. Ha. Uh, Sampai sekarang diorang dah mula nak buka balik dah macam polisi ni. Sebab dia nampak kepada apa kekurangan tenaga kerja kan.
So China kan sekarang dah Hmm. dah slowing down sikit, dia dah tak macam dulu lah. Dia punya economic, miracle dia. Dia punya growth tu dah macam dia still growing, tapi bukan at Mhm. rate dulu lagi. So dia dah Okey. nak start buka wancai polisi. Sekarang ni macam dia dah liberalize sikit polisi tu. Kau boleh ada 2 anak dan sebagainya. Mhm. Next adalah buku-buku haram lah, yang diharamkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Buku Ben Seali, Antitesis. Bands ah. Buku ni dia bagi aku, dia macam ni dia adalah kumpulan status Facebook dia kot. Banyak banyak Oh. buku-buku, kalau kau baca, dia buku ni tak berat pun, senang je kau mungkin boleh baca dalam sehari 2 hari pun boleh habis. Sebab dia banyak status Ah. Facebook je kan, jadi macam, dan kalau kau orang-orang biasa memang bagi aku dia akan offended ke lah, sebab dia Mhm. punya bahasa boleh tahan ke. Jadi Dulu masa aku kerja dulu kan, ada seorang kawan aku ni dia cakap aku macam ni ah. Okay. Kau kenal tak Ben Sali? Aku cakap Ben Sali. At that time aku tak tahu mhm, lagi lah. Dia kata kat aku kan, kau baca buku. So kau kena jaga-jaga. Kalau kau nampak Ben Sali ni kau jangan baca. Lepas tu aku tanya lah pasal kan. Dia kata oh Ben Sali ni sesat. Kan. Oh dia ni dah apa dah jauh menyimpang lah. Aku pun at that time macam okay. So tapi bila kau cakap macam tu kan, aku lagi curious nak mhm, tahu tau. Tapi sampai sekarang aku tak dapat lagi lah chance. Maybe after this lah. After this aku try baca. mhm. Aku nak tahu juga kan apa benda yang dia cuba sampaikan sampai orang ramai yang offended kan, sampai kita KDN pun block buku dia. Dia sebab dia banyak kutuk ni dia banyak kutuk institusi agama. Bagi aku, dia punya kritikan tu kadang-kadang ada merit. Cuma bahasa dia tu, Hmm. bahasa dia tu mungkin walaupun kritikan dia tu ada merit, bahasa tu mungkin menyebabkan orang tak boleh nak terima dan mungkin menyebabkan authorities pun tak boleh nak terima bahasa dia kan. Oh, Contohnya aku bagi satu tak nak tengok kau offended ke tak. okay. Contohnya dalam buku dia tulis, "Adakah Islam hanya diranjang?" Contohnya dalam tu. Okay. Jadi macam, kalau aku baca macam, "Apa hal pula ni kan?" Jadi tapi, eee, Hmm. benda yang dia nak kritik tu, bagi aku, benda yang ada merit lah. Dia nak kritik, sebab kadang-kadang dekat dalam masyarakat Melayu Islam ni, kadang-kadang banyak sangat sembang pasal poligami tau. Sikit-sikit nak sembang pasal Hmm. poligami. Ustaz-ustaz pun nak sembang pasal poligami kan. Padahal dekat dalam masyarakat Malaysia ni, banyak lagi isu-isu lain yang lebih penting tau. Contohnya macam orang asli tak cukup makan, tak ada akses pada Betul. pendidikan. So Kita punya apa Islamic ha, economy kan, macam ni kita nak ni banyak lagi lah apa tempat yang kita boleh fokus so kan. dia nampak macam Okay. orang agama ni kenapa suka nak fokus pasal benda-benda poligami, walhal, Islam ni datang nak selesaikan masalah masyarakat kan, dan masalah masyarakat banyak lagi besar daripada benda-benda yang macam ni kan. Kalau tengok isu-isu dekat Hmm. Malaysia ni macam isu macam tu, ada artis ni ceraikan bini apa No. macam tu kahwin lain, poligami tak boleh, cerai macam tu Maksudnya masyarakat sibuk dengan benda-benda yang dia nampak macam tak selesaikan, masalah sebenar. Dia duk sembang pasal benda-benda yang tak Hmm. penting dia rasa. Bukanlah dia nak Okay. kata tak ada langsung, poligami tu dalam Islam, bukan. Dia nak kata golongan agamawan ni sepatutnya ada fungsi untuk selesaikan masalah sebenar masyarakat yang tu tapi cara dia Hmm. cakap tu membuatkan kau Ha. kau rasa ni tapi bagi aku Ya, tapi penting so bahasa far tu okay. supaya nak provoke kau kan. Kalau kau rasa macam kritik sopannya kau tak terasa pula kan. Ah, Nama pun kritikan. so mungkin tu lah. Ya, tapi so far bagi aku tak terasa offended pun Mhm, kan. Sebab bagi aku institusi agama ni pun kita kena ready lah untuk terima kritikan. mhm, Sebab apa yang Ben cakap tu bukanlah bermaksud menghina agama bagi aku. Tapi cuma mempersoalkan tentang agamawan mhm, ataupun authorities yang berkaitan dengan agama ni mhm, kan. Tentang pasal benda ni lah, pasal poligami kan. Banyak lagi kita boleh mhm, bincang kan. Even dalam podcast aku yang dulu pun ada juga aku cerita pasal Jakim mhm. kan. Oh, Ah, bahaya podcast kau ni. tapi apa yang aku cakap tu for me lah, bagi aku lah, at least aku tak try untuk offense anybody. Mhm, Jauh sekali untuk aku mengutuk
agama kita kan. Mhm, Takkanlah kena kutuk agama kan. Cuma kita kena tahu, kita kena pandailah separatekan antara orang yang kritik mhm, agama, yang memang agama, dengan orang yang kritik the authorities macam mhm, bands. So bagi aku, kita kena open lah. Aku tahu benda ni sensitif kan. So terutamanya macam dekat Malaysia ni mhm, kan, akan ada orang yang bersuara lah. Maybe that is why member aku ni yang chop bands ni sebagai sesat. mhm. So menarik, nanti aku try lah baca antithesis lah. Buku ni kau tak boleh beli kot. Dia tak dijual. Tak, Kau kena cari aku di pasar gelap tak, lah sebab buku ni tak boleh dijual secara terbuka lah. Aku ni tau, aku search dekat, portal Pustakaan Negara. Walaupun buku ni ada hmm, ISBN, dia tak keluar tau. okay. Dia tak keluar dekat. Oh, maksudnya tak ada, dia tak simpan dah archive. Aku rasa ada, tapi dekat dalam portal dia tak tunjuk lah. Sebab dia buku yang diharamkan. Bagi aku, kenapa dia tak create satu section kan, buku yang di label haram. Ada. So kita boleh Dalam, kau boleh pergi tengok website KDN, list of buku-buku yang okay. diharamkan. Tapi aku tengok banyak Oh, buku yang diharamkan ni buku-buku pasal komunis, buku pasal Syiah, apa tu buku-buku yang pornografi yang tu lah. Ajaran okay, sesat. alright, sure. Okay, moving on, kita buku ke berapa ni? Weh, kena kira duit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Oh, yang terakhir ni. Buku yang last So, buku yang last Francis Fukuyama, The End of History and The Last Man. Oh, di antara buku hot yang kau selalu duk cerita kan. Ah, Okay. buku ni dia berkenaan dengan ni teori Fukuyama. Fukuyama ni Hmm. political scientist lah. Dia punya teori bahawa apa sistem liberal demokrasi ni merupakan sistem yang terakhir lah dalam evolusi pemikiran sains politik manusia. Manusia boleh fikir sampai ni lah, liberal demokrasi lepas tu dah habis lah. Tu lah penghujung Hmm. sejarah dia tu. Bukannya maksudnya tak ada lagi peristiwa-peristiwa sejarah. Maksudnya revolusi apa tu akan ada lagi. Tapi sistem yang paling akhir yang orang akan pilih dia kata sistem ni. Okay. Tu dia punya Alright. central thesis dia lah. So, untuk yang Francis Fukuyama ni punya buku kan, aku ada dengar macam kau cerita yang idea dia menarik, and at the same time kau ada dekat kritik buku ni kan. Mhm. So far kau rasa adakah buku ni out of 5 lah? Berapa kau punya suggestion? Adakah worth it untuk kita semua try baca buku ni? Kalau kau minat kepada political science, bagi aku buku ni antara buku yang Hmm. menarik lah. Sebab walaupun Hmm. kalau kau tak setuju dengan dia punya tesis dia tu lah, maksudnya central tesis dia kata Hmm. demokrasi liberal ni sistem paling bagus, at the end semua orang akan pilih dia. Walaupun mungkin kau tak setuju dengan tu, tak apa, bagi aku okey. Aku pun tak 100% setuju. Dan banyak Hmm. je sebenarnya scholar yang mock dia punya tesis ni. Maksudnya mempermain-mainkan lah tesis ni. Kalau aku pernah tengok apa lecture Edward Said. Edward Said pun gelak kan dia punya ni. Dia punya Oh ha, ya. Yeah. banyak lagi scholar-scholar yang gelakkan dia lah. Tapi Hmm. bagi aku perbincangan dia banyak perbincangan falsafah sains politik lah dalam dalam tu. So benda tu yang bagi aku Hmm. yang something yang buatkan buku ni rich lah bagi aku. Walaupun kau tak setuju dengan dia punya konklusi, tapi, Hmm. eee, perbincangan dia untuk sampai kepada konklusi tu, terutamanya aku minat lah perbincangan berkenaan dengan falsafah-falsafah ni, falsafah sains politik ni, Hmm. bagi aku menarik lah. Contoh dia cerita macam mana beza antara, totalitarian dengan authoritarian. Dia cerita lah macam mana, kalau authoritarian ni macam kau paksa orang tau, kau paksa orang pemerintah yang Hmm. kau memaksa orang. Tapi totalitarian ni lain tau, engkau abolish semua benda yang lain, kau kawal semua. Bahkan sampai pemikiran pun kau kawal. Jadi dia bukan kau paksa, engkau ubah terus kan, macam mana cara dia fikir macam tu lah. Maksudnya kau kawal juga tapi kau kawal semua lah. Hmm. Menarik lah dia punya, kau boleh nampak oh ada perbezaan dan banyak lagi lah. Even dia pun sendiri walaupun tesis dia, berkenaan dengan sistem politik akhir ni, dia pun, ada bahaskan juga. Sebenarnya ada masalah falsafah juga. Bila kalau kau nak kata apa demokrasi liberal ni sistem akhir, dia ada masalah falsafah agak. Contohnya katalah sistem tu dah perfect, maksudnya tak ada benda lah lagi kau nak perjuangkan. Sebab Hmm. dah perfect, boleh ke manusia hidup dalam keadaan macam tu? Maksudnya dia tak ada apa benda, dia nak perjuangkan. Mesti hidupan akan rasa kosong, macam tak ada tujuan kan. Sebab kau tak ada benda yang kau nak perjuangkan.
Dan mungkin ada orang Okey. yang akan tak setuju kan, dan orang akan, buat revolusi, untuk perjuangkan benda lain pula. Jadi dia ada masalah falsafah kat situ lah. Ada jugalah bila kau asyik bercerita pasal buku ni Mhm, kan, aku pun ada rasa macam tengoklah kalau next year kan ada, tapi, not in my list lagi kan. So maybe kalau ada masa ataupun tak ada idea kan nak baca buku, or aku nak rasa something yang pasal, political science, so maybe aku boleh tengok lah mhm, nanti. Aku pun tak target banyak lah kan, sebab, memang aku punya target, Goodreads pun maybe dia takkan lebih 10 pun hmm. every year. Untuk tahun ni pun aku just baca 7 buku Oh, je. so itu lah buku yang ke-10 lah. Dan ada lagi buku yang aku baca lagi lah, 4 buku lain, Meruntuhkan Mitos Superman, Ben Sali juga tulis. Lepas tu Mhm, memoir Tara Westover, Educated. Lepas tu ada Zin dari Johor, Kolektif hmm. Naratif. Lepas tu ada Propaganda Visual, ni tulisan akademik lah oleh Dr. Saiful Akram. So tu lah antara Oh, semua buku lah. Ada lagi buku yang aku tengah baca yang tak habis lagi. Ada 3 buku lagi. mhm. Tapi tak tahu lah itu sama ada boleh So habis tahun ni, tak, kalau tidak masuk list tahun depan lah. so ada list yang kau baca tu adalah satu buku yang, sama dengan apa yang aku baca tahun ni. Maybe sebab aku recommended by kau kot tak Buku silap apa? aku. Oh, Sapiens. Sapiens. Oh, kau dah baca lah? Dah habis baca. Kau baca ni kan, e-book kan? Aku baca kat e-book lah, kat Kindle. Kindle. Aku punya buku pula, kebanyakan buku yang aku baca ni pun aku dah tulis dah review dekat Independent Insight before. Oh, tak nampak pun kau tak post Ah, kat Facebook ke? banyak. Macam, House of Wisdom, Jonathan Lyons kita dah sembang dekat Oh, podcast. ada. Lepas tu Letters to Young Muslim by Omar Ha. Saigobash ni pun aku dah tulis. Buku Lepas tu A Gentleman in buku tu Moscow, cuba kau cerita sikit pasal apa ah? Letters to Ha, a Young Muslim. menarik ke tak menarik ke? Okay. Bagi aku, dia ni umpama macam maybe a journal lah untuk, dia tulis, untuk dia dedicate untuk anak dia. Anak dia still lagi kecil kan. Hmm. So dia tulis buku ni, berkenaan dengan pengalaman hidup dia, pandangan dia pasal politics kan, supaya untuk didik anak dia ni, so bila dah besar dengan harapan anak dia baca buku ni, so dia dapatlah mesej apa yang bapa dia sampaikan. Sebab tu nama dia Letters to a Young Muslim. Sebab Omar Syed Gobash ni dia actually a politician kan. Dia adalah seorang ambassador yang dihantar ke, Russia. Oh, ambassador daripada country mana? Hmm. Arab Saudi? Country mana Arab Saudi lah tu. Saudi Arabia. So dia hantar, Omar Syed Gobash ni. Sebab Omar Syed Gobash ni dia boleh, cakap fluent, speak fluently dalam Russian sebab dia ada darah Russia, mak dia is Russian. Oh, rezeki lah. Bapa dia pun, seorang politician lah, tapi bapa dia ni mati kena assassinate masa pergolakan politik. Hmm. Dia sentuh pasal macam-macam lah, pasal education, pentingnya education untuk perempuan. Dia educate anak dia ni untuk hormati hak-hak perempuan, sebab perempuan ni still lagi dalam, kelas yang tak dapat, layanan yang sama kan dengan lelaki. Mhm. So dia educate lah sebab anak dia lelaki. Oh, aku Hmm. ada juga nak baca buku buku yang tajuk tajuk dia lebih kurang dekat sama lah, tapi Mhm. lain sikit. Tajuk buku dia Letter to Young Contrarian. Penulis dia Christopher Hitchens, seorang atheist. Oh, Tapi tajuk dia nak dekat sama lah. Mungkin Hitchens tiru dia ataupun dia tiru Hitchens macam tu lah. itu aku tak sure. So, the next book yang aku baca is A Gentleman in Moscow, Immortals. Tebal Ini tak novel novel? lah. 200 besar dia, Tak 200. tebal sebab aku baca Kindle kan. So, Oh, Kindle tu Kindle. dia tak tunjuk Oh. page tau. Dia sama ada tunjuk percentage ataupun tunjuk macam location number. Mhm. Lepas tu aku ada baca Into the Wild by Oh. John, Krakauer. Itu macam mana dia dia bukan mati je, macam mana dia boleh tulis buku lepas dia mati? Tak, buku ni bukan ditulis oleh dia sendiri. Penulis ni, John Krakauer ni, dia yang tulis. Yang Macandal ni punya Dia expedition tu. tulis diary dia lah? Ya, dia ada diary dia. Oh, lepas tu bila dia mati tu ada orang yang jumpa discover diary dia tu, orang publish? Masa dia mati kat dalam satu, bas sekolah tau. Bas sekolah yang dah di-abandon Hmm. dekat bukit tu Mhm. kan. Sampai sekarang tau, kalau kau Google, memang bas tu memang, dia biarkan kat situ lah. Even kalau macam orang datang kan, as a Hmm. tourist kan.
So benda tu menjadi satu tarikan turis yang ramai yang datang ambil gambar dengan bas tu, sebab dia jadi macam satu trademark tau Mike Kendall, sebab masa kes yang Mike Kendall mati ni kan, Hmm. dia jadi satu hype tau news dia throughout US. Mhm. Jadi yang si Mike Kendall ni pun dia banyak communicate tau dengan orang yang dia jumpa along the journey kan. Oh, bukan. And Dia ada jumpa dia orang tak? Aku ingat kan dia ni macam memang betul-betul anti dengan kehidupan moden ni, dia nak masuk, dia nak duduk seorang-seorang dia. Dia ada jumpa orang tak? dia punya Alaskan punya trip tu kan yang dia dah target Mhm. tu, sementara dia nak sampai hari yang betul-betul dia ready untuk Alaskan trip tu kan. So dia need job untuk survive, untuk beli makanan semua. Jadi dia jumpa dengan orang-orang along the way lah. Dengan orang yang dia tumpang kereta, dengan ada orang yang bagi dia kerja part time, so dia boleh menumpang hidup kan. So dengan orang-orang ni, even dia dah berpindah kan, dia dah berpindah ke tempat lain, dia still lagi forward mail dia dekat lelaki ni. So John ni, dia track balik orang-orang yang uh, pernah associate dengan McCandless Hmm. ni, and dia set up interview, and then dia tulis buku ni. Even the original letter apa benda semua tu kan. So the John ni buat cerita memoir ni berdasarkan letter yang McCandless ni pernah tulis. Oh. Bagi aku buku dia menarik lah, sebab and dia punya storyline pun bagi aku agak complete, sebab McCandless ni memang the track tau. Apa orang yang surat-surat dia kan. Dia memang banyak tulis surat apa semua. Oh, maksudnya dia pergi Ah jumpa orang dia yang dia bagi surat tu untuk dia minta surat tu? yes, Hmm. yes. Tapi dia ada journal ke? Dia ada Okay. simpan journal ke? Dia ada simpan journal dia, even dia ada kamera kan, ada dia ambil gambar, gambar dia Oh, semua ada. ada. Dia memang legend lah bagi aku. Aku tengok dia pun macam, aku tak faham lah, ada jenis orang yang macam itu kan. Mhm. Ada je apa yang lately ni ada seorang member aku, dia cakap aku macam ni, kalau boleh kan, nak je aku tinggalkan semua, aku nak hidup kat gunung. Sebab apa tau, orang-orang macam ni, dia dah tak boleh tahan lah dengan kehidupan. Ya, maybe kita ni hidup dalam satu keadaan yang terlalu pace dia laju kan. Mhm. Orang semua berlumba-lumba kan for something. Mhm. Kita memang hidup dalam keadaan macam tu. At one time akan ada orang yang cakap, okay, this is enough lah. Aku nak something different and something yang peaceful kan. So dia cakap kat aku lah, itu akan jadi dia punya target, tapi at this time dia tak boleh buat lagi sebab mungkin ada komitmen, tapi dia berusaha untuk dapatkan at one point yang dia akan duduk kat gunung tu. So maksudnya dia memang really serious lah. Serius nak duduk kat gunung Dia kata dia nak duduk kat gunung memang isolate lah semua. Dia tak nak ada telefon, internet ni semua. Dia nak relax macam tu Hmm. lah. Tapi tak tahu lah kalau betul-betul dia buat, bagi aku menarik aku kan. Lagi? Kau apa lagi? Lepas tu aku baca Sapiens tadi. Mhm. Yang ni kita dah bahas lah tadi ya. Mhm. Lepas tu ada 2 buku agama aku baca lah. Yang satu ni pasal fiqh Islam mazhab Syafi'i ni. Oh, Satu lagi uh, pasal surat kepada Mufti Johor, Hamka. Hamka. Hmm. Yang tu nipis je. Siapa publisher dia? Buku Hamka tu? Publisher original dia aku tak sure, sebab yang buku ni publisher dia Malaysia. Maksudnya dia dah dipublish oleh different company. Hmm. Uh, so yang original dia aku tak berapa sure. Even kalau macam untuk tahun depan kan, kau ada list target tak nak baca buku apa tu untuk tahun depan? Untuk tahun depan. Hmm. Hmm. Aku ingat tahun depan aku nak baca satu buku lah. Satu buku. Buku Okay. Robert Fisk. Tajuk? Tajuk dia The War for Civilization. Tapi tebal lah buku Mhm. dia buku paling tebal lah dia dalam aku punya almari. So, aku ingat nak dedicate tahun depan. Tapi tak pasti lah. Aku ni jenis macam plan tapi kadang-kadang aku bukan ikut pun plan aku. Ada pernah satu tahun tau. Tahun 2000 berapa 2019 aku plan Mhm. satu tahun tu aku nak baca buku pasal economics dan memang tahun tu aku baca Oh, banyak buku-buku pasal economics lah. Rasa tahun 2019 kot. Yes, tahun 2019. Aku tap memang baca banyak buku-buku economics lah. Aku baca buku hmm. Ha Jung Chan, lepas tu aku ada baca buku Matthew Drinan. Matthew Drinan ni memang profesor penulisan dia ekonomi dia memang
tak boleh nak faham lah manusia normal. Oh. Buku David Orrell, apa, Economist. Tapi tengah-tengah tu lepas aku baca kan 2 3 4 5 buku ekonomi, aku jadi macam otak aku tepu tau. Otak aku tepu, lepas tu aku dah, okay sudah dengan ekonomi, aku start baca buku lain kak. So aku baca-baca buku lain Ya. lah, buku So Law Systemic hmm. History tahun tu. So far aku tak pernah lagi lah macam plan untuk throughout the year kan. Okay, aku ambil teams macam ekonomi kan. Mhm, Sebab aku bukan jadi macam tu kan. Aku ni, dia one point memang akan bosan lah. Aku tak boleh stick lah. Tapi apa yang aku buat is, contoh macam tahun mhm, 2021, aku target dalam 3 buku yang betul-betul aku akan habiskan. mhm, Ha, yang menarik lah tahun ni. Yang aku cakap aku jumpa mungkin daripada recommendation daripada kawan aku mhm, maybe kan. So aku target okay buku ni aku put untuk next year. Tak banyak dalam 3. Yang lain-lain tu maybe aku target contoh macam 7 buku, 8 buku macam mhm, tu kan. Yang lain-lain tu dia akan datang kemudian. Ha. mhm. Tapi kalau kau nak baca buku ekonomi kau kata tadi kan, aku rasa Hmm. kau boleh start dengan buku Ha Jung Chan lah. Ha Jung Chan yang 23 Things They Don't Tell You About Capitalism tu memang, dia tulis dalam layman lah. Memang Ha. dan funny lah. Aku suka lah, dia funny. Boleh juga pas kalau kita cerita pasal ekonomi okey Dia lagi jugalah. menarik, dia boleh tahan lah. Kau dah ada baca Freakonomics kan? Hmm. Walaupun tak habis kau baca, tapi dia macam tu lah, lebih kurang macam tu. Tapi dia lagi menarik lah. Dia punya lawak tu lagi kelakar daripada Freakonomics. Macam aku dah ada 3 list yang buku untuk aku baca tahun Mhm, depan kan. Kebanyakannya more tu macam uh, philosophical and history. So aku lagi macam keen untuk tahu uh, apa yang jadi dekat contoh macam negara lain or macam contoh figure, a certain famous figure kan. At that kind of thing lah. Kalau macam economics ni for time to time aku ada baca kan, sebab economics ni bagi aku menarik lah. mhm. Tapi maybe Hajun Chan tu aku boleh selit lah masuk Buku untuk Ha tahun Jung Chan depan. tu tak Sebab tak aku tak pun, tebal pun, nipis je. so untuk tahun depan memang kau tak ada langsung plan lah. Maksudnya tak ada buku listed at the moment lah. Sebab aku tengok kau punya Goodreads pun macam dah sesak lah dengan buku yang I want to read kan. Sampai beratus-ratus lah. Oh, buku I Want to Read tu sebenarnya bila aku macam aku kadang-kadang macam at some point aku ada certain buku tu dia masuk dalam radar aku tau. Sama ada orang Hmm. recommend ke, sama ada aku terbaca artikel, lepas tu aku terjumpa author tu ataupun aku tengok video kat YouTube yang aku rasa idea dia menarik, aku tak cari-cari, oh rupanya dia ada tulis buku ataupun someone pernah Hmm. reviewer. So, walaupun mungkin aku rasa aku tak akan beli pun kadang-kadang, tapi aku rasa macam menarik lah. Mungkin bila-bila aku Hmm. ubah fikiran sebab aku dah masuk dalam radar aku just masuk dalam aku punya want to read lah. So basically untuk tahun depan kan aku ingat aku nak baca pasal ni tau. Satu buku ni pasal The Falls of the Ottoman. So the Great War in the Middle East. Penulis dia Rogan Eugene. Aku tengok buku ni ada seorang member aku baca and dia kata buku ni menarik lah pasal Ottoman. Aku actually kan aku agak minat juga lah untuk mendalami lah pasal Ottoman Empire kan. Mhm, Kalau macam kita cerita pasal Ottoman Empire ni, apa yang kita tahu just a basic kan, just yang on the surface kan. mhm, So at least for me lah, at least bagi aku knowledge pasal Ottoman ni tak berapa banyak. So maybe aku akan baca more on this lah. mhm. Masalah aku bila baca buku history, masalah aku lah, Hmm. aku kadang-kadang susah nak percaya mana-mana penulis tau. Sebab aku mesti rasa macam dia mesti akan ada bias tau. Kalau kau tulis pasal Ottoman kau kena tengok, kalau penulis tu memang orang Islam mungkin dia akan lebih kepada romanticize, apa, Hmm. pemimpin-pemimpin Islam kan. Kalau kau tulis pasal Barat, orang-orang penulis Barat mungkin dia lebih kepada macam dia jadi bias, prejudis ke apa kan. So, Hmm. aku kadang-kadang macam fikir macam mana nak cari buku yang pasal history yang betul-betul objektif tau. Sebab semua Oh, orang dia akan okay. ada tau, dia punya kau punya certain world view tau. Dan kau Hmm. tak boleh nak lari lah. Ini buku yang aku baca sekarang ni, Orientalism tulisan Edward Said ni. Dia kata ini adalah Hmm. masalah masalah utama penulis lah, tak kira lah siapa pun kan. Dia tak boleh nak lari daripada dia punya bias. Sebab macam mana pun dia akan tulis, berdasarkan kemampuan dia, perspektif dia. Walaupun dia nak cuba jadi objektif pun dia tak boleh lari
kadang-kadang unconscious bias kau tetap akan ada. Yeah, of course lah. Macam contoh buku ni lah, kita cerita pasal tajuk dia pun dah cerita pasal The Falls of the Mhm, Ottoman kan. So author dia of course lah, dia akan terangkan dia punya idea, pendapat dia kenapa Ottoman ni boleh gagal mhm. semua kan. So yeah. Tapi okay. So far okay lah. Dia punya book rating pun not bad. And then dia punya author pun ada background yang Nah, baik kan. Sebab lagi satu aku untuk kalau macam buku history ni aku lebih prefer yang ditulis oleh, orang yang ada credential lah, sama ada, hmm, academic credential walaupun itu hmm, tak jamin pun dia akan jadi, completely objektif tapi still, sebab kalau dia scholars walaupun dia ada bias, dia still hmm. akan stick to dekat dia punya sources lah. Even actually tahun ni baru aku betul-betul macam untuk baca buku tu kan. Aku tengok dulu author dia punya background. Contoh macam yang Into the Wild tadi kan. Even kau pun tanya kan, macam mana cerita yang Matt Candles ni boleh ditulis kan, even kalau sedangkan dia dah Mhm, mati kan. Okay, contoh bila satu author dia tulis buku pasal someone yang orang lain, and orang lain tu pun dah tak ada, dah meninggal. So aku kurang minat tau. mhm. Tapi untuk John Krakauer ni, aku Google, oleh kerana dia buat research yang dia jumpa balik apa orang yang McCandless pernah encounter dengan proof surat-surat tu semua. Tu buatkan aku decide, okay, this is menarik, so aku akan baca buku ni. Sebenarnya buku ni dah lama lah, dia dalam want to read aku, tapi aku tak pernah baca lah. Hmm. So buku ni Okay. famous juga sebenarnya? Even sekarang dekat Netflix pun ada dia Oh dah punya ada movie, movie Apa tajuk movie? Into the Wild. Oh, boleh boleh nanti aku tengok lah. Ah, tapi aku tak tengok movie dia lah. Aku baca buku lah. Dia sebenarnya Okay, kena second kena buku yang tengok movie dulu, kalau kau baca nanti kau dah ada macam bias perception kau. So kalau kau ya. dah tengok movie dulu kau tak ada bias tau. Macam kau baca novel lah, tiba-tiba novel tu dijadikan movie, kau macam, "Oh kenapa tak sama macam novel yang aku baca?" Jadi kau macam tak puas hati kan. Tapi kalau kau tak baca novel, tak apa lah, tengoklah. So far kalau macam buku contoh at least buku tu aku dah baca, and then tiba-tiba ada adaptation dalam bentuk Mhm, movie kan. Kalau buku tu memang macam contoh yang The Earth of Mankind tu kan. Aku memang minat lah buku tu kan, sebab aku memang tapi aku nak tengok macam mana dia portray dalam real life kan. Keadaan macam kalau dia cerita pasal orang Jawa yang dapat layanan berbeza daripada mhm. kolonial kan. So aku nak tengok in real life macam mana kan. Sebab tu aku tengok movie dia. Kalau contoh macam cerita Khalid Hosseini tu kan, aku dah tengok movie dia, jadi aku nak baca buku dia macam malas lah. Sebab kau dah tahu kan, dia punya plot apa semua. Sama macam Into the Wild ni, aku baca buku dia. So nak tengok movie dia macam Into the Wild ni menarik lah buku dia kan. Tapi untuk tengok balik movie dia, aku rasa tak apa kot. Macam tu lah. Mhm, Second buku yang aku nak baca tahun depan kan, pasal ni, Ordinary Life in North Korea lah. Penulis dia Barbara Demick nama dia. Yang ni pun bagi aku macam, yalah kita selalu cerita kan pasal North Korea kan. Aku actually dah lama lah aku nak baca buku yang pasal cerita yang betul lah pasal North Korea kan. mhm. Cuma masalah dengan buku ni kan, Barbara ni dia jurnalis lah. Tapi dia tak pernah sampai ke North Korea. Tu masalah dia. Tapi buku ni rating tinggi. Siapa penulis dia? Barbara Demick. Brother. Barbara Demick ni dia pernah tulis tau pasal perang Bosnia dulu. And Dia even historian lah? penulisan dia Jurnalis, jurnalis. Dia okey jurnalis. jurnalis. Tulisan dia dulu pasal Bosnia tu kan. Apa finalis Pulitzer Pulitzer. Award Yes. Bukan bukan So bukan actually anugerah Yayasan Buku Negara. anugerah Yayasan Buku Negara tu shit lah bagi aku. It's a fucking joke. Kalau Pulitzer aku boleh percaya lah, kalau Yayasan Buku Negara aku macam skeptikal sikit lah. eh actually kan, masa kau post pasal buku Yayasan Negara tu kan, aku tak up to date Mhm, lagi tau. Buka lah kan. Lepas tu ramai gila orang komplain kan. Cakap apa benda ni semua kan. And then baru aku dapat tahu cerita sebenar dia kan. Lepas tu aku pun cakap, tak apalah. Yayasan yayasan lah. kelakar tu Uh, Malaysia so, ni. so tak apalah, tengoklah macam mana kan. So lagi satu buku yang aku nak baca pasal Marcus Aurelius. Meditation ke Pasal ke bio bukan pasal dia punya meditation. Bukan pasal dia punya biografi lah, orang lain tulis biografi. lah. Pasal yes. Pasal dia punya stoic philosophy. Ha, Ha. menarik menarik. Macam, kau tahu pasal meditation Aku memang minat, Stoic philosophy, tapi aku tak pernah baca Ha? buku
secara spesifik lah, tapi aku banyak ah, aku minat dia punya banyak wisdom-wisdom, Stoic punya Ha, philosopher, Seneca, di apa lagi, hmm. Marcus Aurelius salah satu lah. Kau tahu tak yang Marco Aurelius, dia juga pernah menangani satu pandemik dulu. Oh ya? Tak tahulah. Yes. At that time, Roman Mhm, Empire ni pernah kena, bukan Roman Empire lah, mungkin mungkin a part of Europe tu jugalah. Dia pernah kena, nama dia Antonine Plague. okey. So apa yang Marcus ni buat, dia kan Stoic Mhm, philosopher. First dia buat is dia try to calm all the people in Roman Empire. Dia kata relax, chill, jangan kalut, chill relax wheel dulu. lah. Dia kata benda ni kita tak boleh control. Apa yang kita boleh control is ourselves kan. Betul. So kena relax. Lepas tu dia enforce lockdown. Mhm, Lepas tu dia try untuk solve the economy. Sebab dia tahu ekonomi ni akan terjejas teruk lah. Sebab perdagangan kau terhenti. Kebanyakan orang-orang kaya, dia punya advisor-advisor ni semua mhm, kan. Bila dah kena plague tu, semua lari daripada Roman mhm, Empire tu. Tapi dia stay bro. Dia stay and solve the issue. That is Marcus Aurelius. ya. Ha. Aku memang minat lah dia punya falsafah Stoik ni. Dia macam dia akan buatkan kau lebih tenang lah dalam hidup ni. Sebab dia punya falsafah macam, kalau benda tu kau tak boleh kontrol, kau jangan fikir banyak-banyak, yang tu lah. Even Yeah. kalau benda tu memang benda yang kau buat, contohnya kau nak memanah kan, kau memanah kau Hmm. boleh lah training apa semua kan, macam mana nak memanah apa semua. Tapi once lepas kau dah panah, kau dah lepaskan busur tu, kau dah tak ada kontrol lah. Hmm. Mungkin akan ada Hmm. angin ke, mungkin target kau melompat ke apa. So, macam mana pun kau dah tak ada kontrol. So, benda tu kau dah tak boleh risau lah ni. Kalau kau risau pun tak berguna lah. Yeah. Mantap Betul. lah falsafah dia, aku minat lah. Stoic philosopher. Tu lah. So aku rasa macam falsafah dia ni pun memang banyak lah yang kita boleh take and relate dalam kehidupan Mhm, kita kan. Bagi aku lah, Stoic filosofi ni, dia macam mana, dia ada cakap tau, satu parts yang semua orang, tak kisahlah kau ni golongan mana, as long as kau ni human, kau patut mendapat layanan yang sama. mhm, Ha. So this is the basic foundation in Roman Empire lah bagi aku, yang mengubah perception human slavery bro. mhm. Aku akan baca lah buku ni. Yang ni memang top 3 untuk aku Siapa 2021. penulis dia? Penulis dia Donald Robertson. Okey. Tajuk buku dia Stoic Philosophy of Marcus Aurelius. Mhm. Ada juga penulis yang aku baca sebelum ni, nama Hmm. dia Ryan Holiday. Ryan Holiday ni dia Hmm. tulis pasal buku dia dulu yang aku baca lah, Trust Me I'm Lying. Aku hari tu Okay. tengok gambar apa, Syed Saddiq post gambar gambar apa, siapa tu, Mazli Malik baca Quran kat parlimen kan. Okay. Kalau kau tengok sebelah dia tu ada buku Ryan Holiday tu lah, Trust Me I'm Lying. Buku tu lah, buku tu pasal macam mana, dunia apa, berita lah, macam mana berita tu daripada benda blog, lepas tu dia pick up by larger media organisation, macam mana dia evolve, macam mana dia provoke masyarakat, macam tu lah. Macam mana penipuan dalam Mhm. media, macam tu lah. Menarik lah buku tu. Tapi aku Oh. bukan nak cerita pasal tu. Ryan Holiday ni sekarang ni dia jadi stoik tau. Dia buka Maksudnya? dia buka channel YouTube dan dia banyak bincang Hmm. pasal falsafah-falsafah stoik lah. So menarik Oh. juga lah. Kadang-kadang aku terdiscover balik dia kan. Aku macam tengok video dia macam, oh menarik lah dia punya video-video tu. Tak silap aku dia ada tulis Hmm. buku baru kot sekarang, pasal daily stoic kot. Hmm. Oh, okay. Tapi aku tak baca lagi lah buku yang baru dia tu. So aku pun macam baru lagi lah nak baca detail lah pasal Stoic philosophy ni. So tengok lah macam mana. Even Marcus Aurelius ni bukanlah boleh digelar sebagai bapa Stoic philosophy kan. Even bukan dia yang create pun benda Mhm. ni. Orang lain kan. Ya. So tengoklah maybe kalau aku betul-betul power Stoic philosophy lah. Nanti aku akan tengoklah mana buku yang boleh aku baca. So far aku baca pasal Marcus Aurelius because Stoic ni dia 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 figure dia yang start penting. daripada Zeno. Yes, Zeno. Zeno ni dia apa, usahawan lah. Satu hari tu kapal Hmm. dia karam, dia habis lah, Hmm. hilang semua harta dia. Lepas tu dia pergi kedai buku. Kedai buku, lepas tu dia Oh, terbaca pasal buku-buku falsafah tau. Dia macam dia minat. Dia tanya orang kedai buku tu, "Mana nak boleh jumpa lah, orang ahli-ahli falsafah ni?" Lepas tu oh orang tu yeah. tunjuk, tu ahli falsafah kan dulu zaman Greek kan. Kau boleh nampak Hmm. siapa ahli falsafah kat jalan-jalan kan. Start daripada tu dia Alright. jadi falsafah stoik.
Alright lah, so kita closing Okey. lah. Closing ni Uh, aku nak sila ucapkan tahniah kepada Kultura Podcast lah. Sekarang dah episod ke-8 episod ke-8. Masih So, hidup lagi dan dengar cerita uh, dapat ada mikrofon baru. bukanlah macam tu. Maksudnya ada better Ah, equipment lah kan before. sekarang dah ada page Facebook lah sekarang, dah maju lah. Okay, semoga terus maju lah podcast ni. So nanti kita boleh saya sembang lagi. Tapi aku plan untuk the next maybe aku akan invite another guest satu lagi untuk bincangkan satu hal yang tunggulah nanti. Boleh boleh. Alright, so kita jumpa lagi next Okey, podcast. Thank you very much. Ciao. ciao.